Gangguan seksual merupakan perbuatan yang tidak digemari sama ada melalui perbuatan serta bertuturan yang berunsur sim yang tidak digemari. Sebab masalah gangguan seksual terhadap wanita perlu diselesaikan. Masalah gangguan seksual terhadap wanita akan menjejaskan prestasi seseorang. Hal ini kerana wanita sering dianggap golongan yang lemah dan sering menjadi mangsa gangguan seksual. Seseorang itu akan mengalami stres, kemasukan mudah tersinggung dan kurang bermotivasi dalam kerjanya. Akibatnya, hasil kerja akan terjejas. Seterusnya, kehilangan bakat kemanusiaan dalam sesebuah negara. Apabila masalah gangguan seksual terhadap wanita berluasan, ini akan menyebabkan wanita kurang berminat untuk menceburi dalam bidang tersebut. Sebagai contoh, bidang kejuruteraan. Akhirnya, masalah gangguan seksual terhadap wanita akan berdampak dalam imej negara. Hal ini kerana negara tersebut akan dipandang rendah dan juga dianggap sebagai negara yang berbahaya untuk pelancong. Ini secara tidak langsung akan menyebabkan ekonomi negara kita terjejas. Terdapat beberapa faktor gangguan seksual wanita di Malaysia. Antaranya, personaliti si mangsa, iaitu cara pemakaian, perbezaan jawatan dan pangkat, kaum lelaki selalu menyalahgunakan kuasa. 3. Pengurusan ego. Apabila kaum lelaki diberikan cabaran, mereka menyahut cabaran tersebut. Namun, dalam masa yang sama, mereka memperalatkan wanita. Yang 3. Pengurusan ego. Apabila kaum lelaki diberikan cabaran, mereka menyahut cabaran tersebut. Namun, dalam masa yang sama, mereka memperalatkan wanita. Kesan gangguan seksual wanita di Malaysia ialah membawa impak negatif daripada segi mental dan fizikal. Mangsa mengalami trauma dan sukar untuk berhadapan dengan manusia, penolakan masyarakat dan keluarga. Kesan gangguan seksual terhadap rukun negara. Objektif rukun negara. Objektif rukun negara yang pertama ialah mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Yang ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Yang keempat, membentuk satu sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Yang terakhir ialah membina sebuah masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Kesan gangguan seksual terhadap rukun negara. Kesan gangguan seksual terhadap rukun negara yang pertama adalah daripada sudut emosi. Masa berasa malu dengan masyarakat yang memandang serum kepada mereka. Hal ini kerana masyarakat telah menganggap mereka sudah disentuh. Hal ini juga boleh menyumbang kepada mengapa mangsa memilih untuk berdiam diri dan tidak membuat laporan tentang gangguan seksual yang dihadapi oleh mereka. Kesan gangguan seksual terhadap rukun negara yang kedua adalah daripada sudut rendah diri. Akan mengalami gangguan stres pasca trauma PTSD. PTSD menjejaskan kesihatan mental kerana mangsa sering mengalami mimpi buruk atau peristiwa lampau yang berlaku kepada mereka. Masalah gangguan seksual berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Punca gangguan seksual bertentangan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, masalah gangguan seksual berpunca daripada insan yang tidak berakhlak mulia dan tidak bertanggungjawab yang akan menghancurkan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk membina keharmonian dalam masyarakat. Yang kedua,
Segelintir manusia yang suka mengambil kesempatan terhadap orang yang lebih lemah akan mengganggu jasmani, emosi, rohani dan intelek seseorang yang mana sangat bertentangan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang ketiga, sekiranya masalah gangguan seksual berlaku di kampus, proses pengajian akan terganggu dan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni melalui kesepaduan ilmu dan pendidikan secara berterusan tidak akan tercapai. Langkah mengatasi gangguan seksual wanita di Malaysia. 3. Menyediakan laman sesawan khas, sistem perundangan, tidak berdiam diri. Menyediakan laman sesawan khas dapat membantu mangsa gangguan seksual untuk mendapatkan tindakan yang selanjutnya menerusi badan bukan kerajaan, NGO. Contohnya melalui laman sesawan Women Center for Change dan talian helpline oleh NGO. Laman sesawan khas memberikan akses kepada wanita dalam pelbagai kaedah. 1. Boleh bertemu secara bersemuka. 2. Secara atas talian. 3. Perkhidmatan kaunseling melalui email. 4. Menyediakan pusat perlindungan sementara. Seterusnya ialah sistem perundangan. Gangguan seksual sering berlaku di tempat kerja, pusat pendidikan serta tempat awam. Pekerja wanita, mereka yang terkena gangguan seksual, mereka boleh mengadu kepada majikan. Jika tidak diendahkan, boleh terus melaporkan kepada Jabatan Buruh serta berhak membuat laporan polis. Bahkan layak juga memfailkan saman sivil bagi peruntukan undang-undang Seksyen 509 Kanun Kesihatan dan Seksyen 354 Kanun Kesihatan. Jika berlaku di institusi pendidikan, pengganggu boleh dikenakan peruntukan undang-undang seperti Seksyen 15B1, 15D1 dan 16C1 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Langkah yang terakhir ialah dengan tidak berdiam diri. Penting kepada wanita untuk menceritakan sebarang masalah yang dihadapi, terutamanya yang mengalami masalah gangguan seksual. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sokongan moral yang lebih kuat. Dan jika berlaku gangguan seksual, wanita mestilah membawa hal ini ke pengetahuan keluarga, rakan dan juga kaunselor yang bertauliah bagi mendapatkan jalan penyelesaian yang lebih cepat. Bahkan wanita juga haruslah mewujudkan satu keadaan di mana kejadian yang berlaku mestilah di hadapan sekurang-kurangnya seorang saksi bagi memudahkan proses perjalanan untuk melibatkan hal-hal mahkamah. Selain itu, amatlah signifikan kepada wanita untuk menyimpan rekod berkaitan kekerapan gangguan seksual itu berlaku. Rekod tersebut mestilah merangkumi masa, tarikh kejadian, tempat kejadian serta hasil-hasil bukti kesan fizikal yang dialami oleh mangsa itu sendiri bagi memudahkan perjalanan untuk membuat laporan polis dan mensabitkan kesalahan terhadap pengganggu tersebut. Jadi sebagai rumusannya, gangguan seksual memberikan kesan yang tidak baik terutamanya dari segi kesihatan, mental dan juga fizikal. Selain itu, antara faktor pendorong kepada berlakunya gangguan seksual ialah faktor personaliti, kuasa dan juga ego. Tidak dapat dinafikan bahawasanya jumlah wanita di bawah suatu organisasi adalah lebih tinggi jumlahnya. Namun, wanita haruslah sentiasa peka terhadap persekitaran. 3 perkara yang penting ialah, yang pertama, penting kepada wanita untuk sentiasa mempertahankan diri dan juga maruah. 2. Malaysia juga bukanlah sebuah negara yang konservatif kerana terdapat banyak badan bukan kerajaan yang menghulurkan bantuan segera kepada mangsa gangguan seksual. Dan akhirnya, penting hormat menghormati antara satu sama lain dan menjaga adab serta kehormatan diri dalam sebuah negara, dalam suatu komuniti supaya dapat mewujudkan sebuah negara yang harmoni samping menimbulkan masalah sosial di Malaysia. Sekian, terima kasih.